Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepadamu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Untuk hari ini, hari Khamis, 7 Mei 2020 bersama dengan 14 Ramadan 1441 Hijrah. Temankan kami berdua, saya Hanif Miswan. Dan saya Sofia Nur Solehatun. Semoga anda keadaan baik saja, sihat walafiat. Dan kita juga ingin ambil peluang ini untuk mengucapkan selamat Hari Wesak bagi yang meraihkan. Semoga dalam hari kita yang masih berada di rumah dan bersama keluarga ini, anda dalam keadaan yang baik dan juga keadaan yang mungkin lebih bersemangat. Kerana hari ini telah pun juga masuk hari keempat kita melalui PKPB ataupun Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Dan kalau boleh dikongsikan juga, hari ini adalah hari pertama ataupun bermulanya perjalanan bagi pemohon gerak Malaysia yang daripada Kuala Lumpur mungkin nak ingin pulang ke kampung halaman untuk ambil anak-anak dan sebagainya, ataupun bagi yang telah pun terkandas di Kuala Lumpur sekian lama sepanjang PKP ini untuk pulang ke kediaman di negeri lain. Bukan balik kampung tapi untuk pulang ke kediaman. Dan pastinya hanya pemohon yang telah memohon saja dan diberikan kebenaran untuk melalui perjalanan melintas negeri ini yang dibenarkan berada di atas jalan raya, ikuti segala peraturan yang telah pun ditetapkan. Dan saya percaya ini mungkin menjadi satu pengalaman yang barulah, kerana sebelum ini kalau kita ingin melintas negeri, pulang ke kampung ataupun pulang dari kampung ke ibu kota, itu mengikut perancangan kita sendiri. Tapi perlu kita biasakan kepada norma yang baru ini, perlu kita biasakan kepada peraturan yang baru ini. Dan saya percaya akan ada keluhan ataupun sedikit perasaan tidak puas hati di mana-mana saja. Tapi itu mungkin perlu diadaptasi ataupun perlu disesuaikan dengan keadaan semasa. Kita jangan jadi rakyat yang mementingkan diri. Betul. Kita ikut segala peraturan perjalanan. Ada waktu dan masa yang ditetapkan. Ada syarat-syaratnya. RNR tidak dibuka. Jadi rancang perjalanan anda. Pastikan kadar bayaran tol itu mencukupi dan minyak juga mencukupi. Jadi ini mungkin waktu yang sesuai untuk membuktikan bahawa kita adalah rakyat Malaysia yang boleh mengikut syarat, boleh mengikut peraturan dan boleh juga menjadi yang bertimbang rasa lah di satu sama lain di kalangan kita juga. Saya suka perkataan timbang rasa tu kerana kita dalam bulan Ramadan kan, lagi kita akan berada di atas jalan raya, kita akan berantau dan sebagainya. Jadi kita ambil peluang ini untuk jangan lupa memandu dengan cermat untuk saling menghormati, kerana kita semua masih sedang melalui fasa ini. Kita masih belum menang melawan pandemik COVID-19. Itu salah satu perkara yang kita perlu ingat. Dan pada masa yang sama juga kita ingin berikan mungkin penghargaan yang cukup tinggi bagi mereka di barisan hadapan ataupun PDRM. Walaupun di ibu negara sendiri kita melihat tak begitu banyak sekatan jalan raya di dalam ibu negara, tetapi mereka sebenarnya pada masa kini sangat sibuk untuk bertugas di kawasan-kawasan sempadan negeri dan juga sempadan negara ini untuk memastikan bahawa perjalanan dan juga anda semua yang akan pulang ke kediaman masing-masing ataupun melakukan perjalanan hari ini dalam keadaan yang selamat dan mematuhi
peraturan. Jadi kita ingin meminta bagi anda yang akan memulakan perjalanan tu untuk mempunyai mindset yang bersedialah. Kerana kita perlu masing-masing ingat yang kita mempunyai tanggungjawab yang perlu dipikul bersama. Betul. Semalam ada rakan yang bertanya berkenaan dengan sama ada Sekatan Jalan Raya masih lagi ada atau tidak, dan bagaimana dengan penguatkuasaan dari sudut undang-undang untuk memastikan bahawa PKPB ini diikuti. Dan pasti ramai yang masih lagi takut untuk keluar rumah ataupun masih lagi was-was walaupun mereka perlu keluar, ada tanggungjawab, ada kerja. Jadi mungkin Sekatan Jalan Raya sudah berkurangan, hanya tinggal beberapa kawasan saja yang hotspot saja, tetapi masih ada lagi pasukan Task Force Operasi Pematuhan yang telah pun ditubuhkan, dan setakat ini menurut laporan daripada Majlis Keselamatan Negara, Task Force ini telah pun memeriksa lebih 9,259 kenderaan persendirian dan 1,145 kenderaan awam, manakala di 325 terminal pengangkutan darat, 37 terminal pengangkutan air dan 12 terminal pengangkutan udara. Jadi beberapa premis juga telah pun dibuat pemeriksaan dan diberikan nasihat untuk mengikuti segala SOP, sebab kita tahu ini norma yang baru. Kita tahu SOP-SOP tersebut mungkin terlepas pandang oleh beberapa premis. Jadi sebanyak 17,728 premis dan 546 pasar awam, 1,743 restoran dan 927 tempat ibadah antaranya yang telah pun diperiksa dan dipastikan bahawa ada peraturan dan juga SOP yang dipatuhi di sana. Jadi jangan kita panik, jangan kita rasa bahawa nanti semua rakyat Malaysia akan berkumpul di suatu kawasan akan berada dalam keadaan sesak. Tidak. Maksudnya ada task force yang istimewa yang ditubuhkan untuk memastikan, walau di ceruk kampung sekalipun saya percaya, sebab saya pun nampak ada beberapa kenderaan polis yang datang untuk memeriksa kawasan pasar, kedai runcit dan di mana-mana saja yang dibenarkan ketika ini. Pastinya kalau kita boleh mainkan peranan, kita jadi rakyat yang bijak, inilah masa yang perlu kita tunjukkan yang kita boleh dan mampu untuk mematuhi peraturan dan untuk bersama-sama melawan pandemik COVID-19. Baik, kita akan teruskan dengan perkabaran ataupun perkongsian di abang-abang utama. Mulakan dulu dengan berita harian. Ya, ini ada satu temu bual eksklusif bersama dengan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan bagi kluster keselamatan. Dan di muka hadapan telah pun dipaparkan bahawa keputusan terancang bukan terburu-buru memetik kepada keputusan untuk pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang mula diperkenalkan ataupun dibenarkan pada 4 Mei tempoh hari pada hari Isnin, dan memetik kata-kata Datuk Seri Ismail Sabri, kita tidak terburu-buru atau tergesa-gesa melakukan PKPB. Kita buat pertimbangan antara kesihatan dan ekonomi negara, juga ekonomi rakyat yang miskin di bawah sana. Saya tengok laporan media, sedih saya ada rakyat kita beratur di depan kedai pajak gadai. Ini berlaku kerana mereka tiada duit. Jadi laporan ini boleh dibaca secara eksklusif sepenuhnya di halaman ke-8 dan ke-9. Pertimbangan ambil kira ekonomi negara dan juga rakyat. Jadi banyak sekali soalan yang dititipkan, antaranya juga bagaimana figura ini, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang berada pada setiap jam 2 petang yang ditunggu kemunculan menteri ini untuk memberikan penerangan berkenaan keadaan semasa dan segala sektor lah. Kalau pukul 4 petang, 4.30 itu berkenaan dengan keadaan kesihatan. Kalau pada jam 2 petang berkenaan dengan segala langkah-langkah yang telah ambil oleh Majlis Keselamatan Negara. Selain daripada yang menjadi perhatian adalah baju yang akan dipakai, kan? Kerana baju batik setiap hari berbeza melambangkan identiti nasional negara. Itu mungkin antara yang menjadi kemeriahan lah, keceriaan kepada sidang media tersebut, sebab kita tahu ini satu perkara yang sangat penting. Dan antara perkara yang diperkatakan, soalan yang menarik yang kalau boleh saya petik seketika ini, bagaimana jika kes positif COVID-19 kembali meningkat selepas pelaksanaan PKPB? Dan antara yang dijawab adalah dengan begitu meyakinkan bahawa kita ada bincangkan perkara ini bersama dengan Kementerian Kesihatan. Jadi contohnya ada satu kawasan yang meningkat tiba-tiba menjadi zon merah, kita akan tutup kawasan itu. Jadi strateginya adalah melihat kepada kawasan tersebut, kita tutup dan kita pantau kembali dan kita melakukan ujian secara berturut-turut. Jadi ada rancangan, ada pelaksanaan dan juga strategi dari pihak kementerian sendiri. Pastinya. Baik, kita akan beranjak ke News Straits Times pula. Ini berkenaan dengan satu perkara yang pastinya agak cukup menggemparkan minggu lalu. Terus sekali berkenaan dengan moratorium ataupun sewa beli yang telah pun kita melihat perbezaan ataupun perubahan baru-baru ini. Tetapi apa yang terbaru dikatakan di sini, accrued interest on loans waived. Banks have given in to appeals not to impose accrued interest on hire purchase loans and fixed rate Islamic financing. The Finance Minister, Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz, yesterday said the banking sector had agreed to waive the accrued interest and there will be no additional charges during the 6 months moratorium.
The government also hopes this decision will ease the burden of the people during these challenging times. Apa yang dikatakan di sini, perubahan yang terbaru adalah tiada ataupun bebas faedah bagi moratorium dan juga sewa beli. Jadi segala pertanyaan ataupun mungkin banyak persoalan daripada rakyat sendiri telah pun terjawab. Akhirnya telah pun mempunyai keputusan yang mungkin lebih memberangsangkan, yang boleh memberikan satu bantuan ataupun mungkin satu jangka masa yang bersesuaian untuk rakyat untuk lebih bersedia melalui hari-hari yang akan datang selepas wabak COVID-19. Betul, kita faham kebimbangan rakyat itu, tapi apabila telah pun diambil langkah sebegini, kredit juga harus diberikan kepada Kementerian Kewangan dan saya percaya ini juga pasti satu perkara untuk meringankan beban yang bakal ditanggung nanti sebab ini perkara berpanjangan kan. Okey, sedikit di Harian Metro di muka hadapannya ini berkenaan dengan sektor ekonomi, antara perkara yang turut menjadi kebimbangan kepada seluruh rakyat Malaysia terutamanya kepada pemain-pemain industri dan 50% hotel mungkin tutup, 70% tukang gunting hilang rezeki, sektor sakit. Dan ini hampir separuh pemilik hotel negara ini mempertimbangkan untuk menutup premis mereka sama ada secara kekal atau sementara. Berikutan tidak dapat bertahan dalam persekitaran perniagaan yang mencabar akibat pandemik COVID-19 yang melanda dunia ketika ini. Selain perhotelan, banyak lagi sektor ekonomi yang terkesan. Antaranya kedai gunting rambut yang sehingga kini masih tidak beroperasi menyebabkan 70% tukang gunting berada dalam situasi nyawa-nyawa ikan. Laporan di muka 2 juga memaparkan berkenaan dengan beberapa sektor ekonomi ini, antaranya yang paling terkesan adalah sektor industri penginapan. Hotel dah jadi rumah hantu, itu mungkin menjadi antara headlinesnya, dan pengusaha hotel bajet terpaksa tutup operasi. Hotel 3 dan 5 bintang rugi, dianggarkan kerugian ini hanya di Kuantan, iaitu dianggarkan kerugian pada 500 juta ringgit Malaysia secara kumulatifnya. Dan kita percaya sebab memang ianya menjadi sangat terjejas teruk, mereka tidak dibenarkan untuk dibuka dan hanya menjadi antara tempat kuarantin sahaja. Dan ada juga sebuah hotel di Ibu Negara yang telah pun melaporkan mungkin akan dijual. Ada juga di Melaka yang telah pun melaporkan bahawa mereka terpaksa menutup operasi sepenuhnya kerana pandemik COVID-19 ini. Jadi kita mengharapkan agar ada talian harian buat mereka juga, pengusaha industri hotel ini, untuk kembali bangkit. Dan kita faham ada kebimbangan kerana timeline yang mungkin agak sikit lama lah membabitkan industri ini. Pastinya itu mungkin petikan yang cukup bersesuaian dengan topik yang kita akan bawakan hari ini. Hari ini kita akan membincangkan juga berkenaan dengan norma baharu asas pemulihan COVID-19. Bagaimana sektor ekonomi negara akan diperbetulkan untuk melalui landasan yang betul supaya kita mempunyai asas yang lebih kukuh lagi pada hari yang akan datang. Baik, sebelum itu kita ada satu yang perkara yang ingin diwawarkan. Anda boleh dapatkan akhbar digital NSTP secara percuma sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dari 28 April sehingga 12 Mei 2020. Bagi anda yang belum melanggan, dapatkan segala informasi, anda boleh layari sendiri www.nstp.com.my/mco. Dah ada yang bertanya sampai 12 Mei ini sahaja ke? Tak apa, kita tunggu pengumuman terlebih dahulu. Kalau PKPB ini dilanjutkan atau sebaliknya mungkin ada lagi peraturan-peraturan lain yang akan diberikan daripada pengumuman Majlis Keselamatan Negara, itu mungkin akan menjadi pertimbangan juga kepada NSTP untuk melanjutkan juga secara eksklusifnya lah dalam talian ini. Okey, dan seterusnya kita ingin berkongsi kepada anda, ini ada satu bingkisan sejak PKPB ni, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat diperkenalkan pada Isnin lalu. Pastinya ramai sekali yang telah mula keluar bekerja dan beberapa sektor perkhidmatan juga dibenarkan beroperasi secara sepenuhnya. Antara yang dibenarkan adalah sektor perkhidmatan pengangkutan awam. Jadi rakan wartawan kita Faris telah pun pergi pada hari Selasa untuk meninjau keadaan, walaupun banyak sekali panik, kebimbangan berkenaan dengan, yalah sebab kita tahu kan dia sesak kan. Jadi ini mungkin antara perkara yang ingin kita saksikan bersama-sama di MSI. Silakan. Susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang membenarkan sektor ekonomi dan pekerjaan untuk kembali beroperasi. Kru penerbitan MHI telah membuat tinjauan dalam kalangan pengguna transit aliran ringan LRT. Sebagai langkah pencegahan penularan wabak COVID-19, semua pengguna perkhidmatan pengangkutan awam di seluruh negara diwajibkan memakai penutup hidung dan mulut. Hari ini merupakan hari kedua Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dilaksanakan, dan saya berada di LRT Pasar Seni seawal jam 8 pagi tadi, dan tinjauan saya bersama kru MHI mendapati biarpun ramai orang mula masuk kerja dan juga sekarang ini merupakan waktu kemuncak, namun mereka tidak berpusu-pusu untuk memasuki kawasan tren. Dan di bahagian bawah sana, di bahagian tempat menunggu bas, keadaannya agak terkawal buat masa ini.
Sejak pelaksanaan PKPB ini bermula 4 Mei 2020, kegerapan perjalanan tren LRT dipertingkatkan bagi menampung keperluan semua penumpang. Dari segi operasinya, alhamdulillah semalam kita tengok teratur, masih terkawal. Ya. Dari segi penumpang pun sudah bertambah. Okey. Kalau di masa PKB kita mendapat sebanyak 50,000 penumpang sehari. Semalam kita mendapat 112,000 penumpang. Maknanya peningkatan dalam 100% lebih kurang itu. Namun itu jauh lebih rendah daripada jumlah penumpang normal kita dalam keadaan biasa. Dalam keadaan biasa kita membawa dalam 750,000 orang penumpang satu hari. Tapi dalam masa ini kapasiti kita susah berkurangan. Pasal kita hendak mengadakan penjarakan sosial. Rata-rata orang awam yang ditemui nyata berpuas hati dengan pengalaman penjarakan sosial dan langkah-langkah keselamatan lain di dalam pengangkutan awam. Sebelum kita boleh tengok kalau macam saya nak masuk laluan tu sebenarnya memang tak ada polis pantau ke apa. So kita ikut suka hati je lah. So lepas ni memang akan ada check temperature semua. Lepas tu memang ada jarak yang perlu kita ikut. Ya, adalah. Perjalanan agak okey dah, tak sesak macam biasa. Mau pergi menaik LRT pun tak ramai orang. Agak selesa lah. Kalau dulu memang padat lah nak masuk pagi-pagi masa nak turun kerja macam ni. Rakyat Malaysia, inilah norma baharu yang perlu kita patuhi. Teruskan mengikut apa yang diarahkan oleh pihak kerajaan. #StopCovid-19. #kita mesti menang. Betul, itulah antara norma baharu yang perlu dipatuhi dan masih lagi wujud kebimbangan bahawa sebenarnya mungkin masih ramai rakyat Malaysia yang belum keluar sepenuhnya. Jadi kepada mereka yang belum keluar, itu antara perkara yang perlu anda ikuti, pelajari dan bersabarlah dengan segala peraturan baharu ini, memastikan bahawa kelangsungan kesihatan dan kehidupan kita dapat diteruskan. Okey, kita nak teruskan dengan segmen Fikrah di MHI pada pagi ini. Semalam kita telah bersama dengan individu ini iaitu Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki, seorang pendakwah. Jadi pada pagi ini kita akan teruskan bersama dengan beliau. Ustazah dah berada bersama dengan saya di talian. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Selamat pagi, sabah al-khair. Alhamdulillah. Ustazah sihat? Sihat. Ustazah, hari ini dah bertukar background belakang? Oh, tukarlah tempat kan. Saya baru nak tengok kapal-kapal tu semalam, lautan semalam. Ustazah, mungkin hari ini sedikit berbeza dengan topik semalam. Kita nak berbicara mengenai kelebihan wanita kaum muslimah di bulan Ramadan ni. Kita tahu pahala dilipat gandakan dan telah pun ini adalah antara bulan untuk mengejar tamak pahala itu sendiri. Tetapi ada kebimbangan di kalangan wanita lah. Mungkin sedikit kebiasaannya lah apabila ialah wanita ada syarat-syaratnya juga, ada kondisi mereka. Jadi mungkin mukadimahnya Ustazah, kelebihan kaum muslimah ketika bulan Ramadan ini. Ya, terima kasih kepada Hanif. Begitu juga kepada seluruh penonton TV3 MHI. Saya memang secara jujur, sebab saya pun perempuan kan, saya faham perasaan ini Hanif. Antaranya adalah kesibukan kita untuk membuat persediaan sewaktu berbuka puasa, persediaan sewaktu sahur. Sedangkan waktu sahur dengan waktu berbuka ini adalah waktu yang paling mustajab, doa, kemudian beribadah kan. Betul. Tapi pada waktu itulah sangat suntuk, kita sibuk nak fikir anak-anak nak makan apa. Lepas tu kita banyak berdebar nak kejutkan ahli keluarga lagi kan. Jadi nak kejut ahli keluarga untuk sahur. Bukannya senang nak kejut seorang-seorang tu. Kalau anak ada 6 orang macam saya ni Hanif, memanglah bersabarlah, bertabahlah wahai ibu-ibu kan. Nak mengejutkan satu hal. Kadang-kadang ayah ni okey, dia tolong, dia bantu, sangat bagus. Dia dapatkan kerjasama daripada ayah-ayah kan. Tapi kalau tak dapat kerjasama, mak juga yang kena kejutkan. Betul, dia apa-apa mak juga. Tapi 6 orang Ustazah ya. Tweet utama. Tapi alhamdulillah lah Hanif, anak-anak dah besar. Jadi saya memang jarang masuk dapur. Diorang dia pergi ke dapur. Cuma saya dulu masa anak-anak kecil-kecil, saya memahami ibu-ibu yang pada hari ini berhadapan dengan isu yang kita nak mengejar ibadah ni tapi tak sempat sebab kita seolah-olah dibebani dengan banyak kerja dan tugas.
Jadi hanya saya nak kongsikan satu hadis. So ini adalah berita gembira buat semua kaum wanita, kaum lelaki jangan jealous ya. Kaum wanita apabila kita menunjukkan sesuatu amal baik dan kita memudahkan amal baik tersebut, maka sebenarnya kita mendapat pahala sebagaimana orang yang melakukan amalan tersebut. Jadi dalam hadis ini dia berbunyi man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Sesiapa yang menunjukkan ataupun yang memudahkan satu kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Jadi itu adalah berita yang baiklah ni bagi ibu-ibu yang sibuk-sibuk tu kan. Jadi kalau dikejutkan diorang, anak-anak dan sebagainya, jadi anak-anak bangun, mak kata, pergi solat dulu. Pergi solat dulu 2 rakaat tahajud, dia katakan. Mak solat tahajud terus lari ke dapur, lari lagi ke bilik anak-anak, kejutkan lagi kan. Yeah. Jadi kita rasa kalau boleh nak tambah solat tahajud tu Hanif, tapi tak dapat sebabnya ikan duk tunggu ni untuk digoreng kan. Betul. Tunggu untuk disenduk. Jadi bila anak-anak terlibat dan melakukan amalan tersebut, maka ibu-ibu dia akan dapat pahala hasil daripada dia kejutkan anak itu untuk solat tahajud. Okey, baik. Saya pun terkenanglah sebab Ustazah cakap tadi nak terkejar-kejar dengan yang dimasak, yang digoreng tu. Sebab semalam pun saya panaskan lauk sampai kering kontang lah saya punya kuali tu, Ustazah. Terlupa nak padamkan apinya. Jadi, Masya Allah. Baik, ini antara kelebihan wanita juga. Bukan saja di bulan Ramadan lah, sepanjang bulan ataupun sepanjang tahun. Tapi ada kebimbangan. Mungkin kita boleh ulang kaji sikit, Ustazah, sebab wanita ni ada kondisinya datang bulan waktu-waktu yang istimewa itu. Jadi bagaimana pula kebimbangan mereka tentang ingin mengejar pahala tetapi datang haid pada waktu bulan Ramadan ni, Ustazah? Ya, biasanya orang-orang kaum wanita lah ni kan, bila dia haid, dia tak boleh nak tadarus. Dia juga tak boleh nak puasa dan dia terpaksa meninggalkan solat, sama ada solat yang wajib atau solat sunat. Jadi dia terasa jiwa dia kosong tau hanya. Dan ini berita kepada para penonton yang dikasihi semua, khususnya kepada kaum wanita. Jangan kita rasa sedih dan jangan rasa masa kosong begitu, sebab saya ada kawan saya memang dulu. Bila time puasa, dia period, dia akan menangis sepanjang hari. Menangis sepanjang hari. Duduk dekat katil tu menangis. Sebab kami duduk asrama dulu kan. Dia rasa Allah pujuk-pujuk pun tak makan pujuk. Dia kata nanti dia tak boleh itu, tak boleh ini, tak boleh baca Quran dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya, Masya Allah, kita kena ingat satu perkara. Bila Allah bagi kita cuti, ABC tu, Allah bagi cuti ya. Yang betul. Bagi itu adalah Allah. Dan ibadah kita dalam bulan Ramadan ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Jadi kalau kita redha, kita terima apa yang Allah berikan cuti itu pada kita, bukankah itu juga satu tanda ketaatan kita kepada Allah? Jadi bila kita redha, insya-Allah kita akan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu yang kedua. Kemudian ada satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abu Musa radhiyallahu an. Jadi ini untuk para wanita juga adalah berita gembira. Idza maradal 'abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Maksudnya apabila seseorang hamba itu sakit ataupun dia bermusafir, maka baginya pahala terhadap amalan kebiasaan yang dilakukan olehnya sebelum ini. Jadi maksudnya sebelum dia period tu, mungkin dia mengaji, mungkin dia solat tahajud kan? Mungkin dia buat apa-apalah kan yang selalu dia buat, dan tiba-tiba dia datang haid. Bila dia datang haid, dia tak boleh nak buat, terhenti, maka dikira juga pahala itu berterusan. Amalnya itu seolah-olah dilakukan secara berterusan dan dia akan dapat pahala secara berterusan dengan syarat dia kena sabar dan dia kena redha. Itu yang pertama, redha dan bersabar. Jadi berterusan. Wah, banyak betul berita gembira di bulan Ramadan ni, Ustazah. Jangan salah faham, saya ni pencinta wanita tapi saya ni lelaki. Jadi, bagaimana pula dengan berita gembira untuk lelaki di bulan Ramadan ni? Tak ada ke? Sikit-sikit pun tak ada ke? Masya Allah, Hanif dah apa tu, orang kata panas kalap sampai kering tu, berita gembira lah. Betul. Tapi dah minta periuk baru dah, Ustazah. Tu sedih juga tu. Ya. Jadi pada kaum lelaki, mereka menghidupkan Ramadan itu dengan sepenuh-penuhnya. Maqama Ramadana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi dialah yang memeriahkan, dialah yang menceriakan bulan Ramadan itu sepenuh-penuhnya dengan kesempatan dan peluang tanpa cekatan. Maka itu merupakan satu berita gembira bagi kaum lelaki kerana Ramadan ini
belum tentu akan datang kembali kepada kita. Sebab kita tahu Ramadan akan sentiasa datang, tapi belum tentu kita mendapat peluang untuk sampai ke Ramadan yang akan datang. So, jadi you ambillah peluang ini, kaum lelaki, dengan sehabis baik, buat kebaikan. Sebab setiap satu amalan itu akan digandakan ke 10 hingga 10, 30, 70 hingga ke 700 kali ganda. So, itu adalah antara kebaikan yang you all tak perlu nak stop, tak perlu ada cuti, kan? Betul. Tak perlu bimbang dan sebagainya. Kita boleh jalan terus saja Ustazah sepanjang bulan ini, betul tak? Ustazah Sifadiah. Kan? Betul. Terima kasih banyak-banyak sudi berkongsi banyak sekali, saya kira, antara hikmah dan juga berita gembira buat kaum wanita muslimah terutamanya di bulan Ramadan ini. Kita jumpa lagi insya-Allah Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki, pendakwah yang sentiasa bersama kami di Malaysia hari ini, membincangkan mengenai untungnya wanita di bulan Ramadan seperti tadi. Okey, kita nak berhenti seketika. Selepas ini banyak sekali perkongsian menarik di Malaysia hari ini. Jangan ke mana-mana. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Selamat pagi bagi anda yang baru saja bersama kita. Dan di segmen kali ini kita akan mengenali sebenarnya apakah yang terbaru berkenaan kempen Rasa Sayang Bersempena Ramadan Raya. Dan kita nak bertanya khabar dengan rakan tugas kami di sini juga. Kita ada Mimi Haris menerusi panggilan video, pengacara CJ Wow Shop. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam Sofia. Sihat ke? Sihat walafiat. Dengar tak? Dengar. Okey, Mimi, terima kasih meluangkan masa pagi ni. Okey, Mimi, kita nak tahu apa yang terbaru, promosi yang terkini dari CJ Wow Shop. Silakan. Okey. Sebenarnya kita ada satu kempen yang cukup istimewa sekali bagi penonton setia CJ Wow Shop. Sebab apa? Sepanjang bulan Mei ni sebenarnya untuk kita faham kita punya pelanggan ataupun penonton sekarang ni sibuk menguruskan keluarga, mengemas rumah dan sebagainya. Jadi kita nak anda semua take a break. Take a break sebentar, tengok CJ Wow Shop sambil berhibur ataupun kita berhibur, lepas tu boleh membeli dengan kami dan anda berpeluang untuk memenangi hadiah daripada Jintel yang hampir nilainya sehingga RM9,000 sempena kempen Rasa Sayang kali ini. Wow. Bestnya hadiah tu bernilai betul. Kita juga faham yang ada sesuatu yang juga lagi istimewa pada 8 Mei nanti. Jadi apa yang menanti penonton-penonton CJ Wow Shop ni, Mimi? Ni besok ni. Okey, sebenarnya kita punya kempen Rasa Sayang ni sebenarnya daripada 1 Mei sehingga 23 Mei. Tapi besok ni kita ada siaran cukup istimewa sekali sesuai kita datangkan produk-produk yang sesuai untuk bulan Ramadan, untuk bulan Ramadan dan juga kita punya preparation untuk bulan Syawal nanti. Jadi kita akan bagi diskaun-diskaun yang cukup-cukup, orang kata kau-kau istimewa. Di samping itu juga kita bagi tambahan hadiah percuma yang banyak sekali. Sebab memang kalau CJ Wow Shop orang tahu mesti ada barangan percumanya, tapi kali ini kita tambah lagi. Dan semestinya siapa ada Facebook boleh follow Facebook CJ Wow Shop. Kita akan ada live Facebook di mana pada 15 Mei nanti anda boleh berpeluang menang hadiah Jintel juga dan juga voucher pembelian RM100 daripada CJ Wow Shop. Wah, bestnya dapat voucher, dapat hadiah free gift dan sebagainya. Kan? Okay, Mimi, kita nak tahulah sebab Mimi dah bersama kita pagi ni kan. Macam mana setakat ni sambutan bulan Ramadan, hari ke-14, buka puasa, bersahur dan sebagainya. Macam mana menu menarik nak kongsi? Okey, Alhamdulillah. Sebenarnya bulan Ramadan ni orang kata normal baru untuk kita lah kan. Sepanjang PKP ni kita kena banyak duduk rumah dan sebagainya, menjaga kebersihan. Di samping itu juga ini adalah tahun pertama saya mendirikan rumah tangga. Jadi agak sibuk sikit untuk menyediakan penyediaan makanan untuk suami, untuk keluarga dan yang paling penting saya juga bekerjaya kan sebagai host kan. Jadi kita perlukan tenaga yang cukup banyak, nak cakap banyak itu dan ini. Ya, betul. Sebab macam saya sendiri kadang-kadang kita tak lepas nafas kan nak bercakap. Jadi kita perlukan sesuatu yang orang kata cukup serat, karbohidrat. Macam pagi selalunya saya akan amalkan 3 biji kurma sebab orang tahu kurma ni memang sangat-sangat orang kata memberi bagus. Tenaga, tenaga, ada serat tersembunyi dan sebagainya.
Lepas tu saya akan campur dengan susu. Saya akan blendkan saja, saya minum. Di samping itu juga saya nak bagi satu resepi yang cukup untuk senang, mudah yang boleh siap dalam 10 minit sahaja. Wow. Apa roti yang ada kat rumah tu, kita ambil roti, lepas tu letak dalam mangkuk kecil tu, kita pecahkan telur, kita letak sausage stick, masuk je dekat air fryer yang beli kat CJ Workshop ataupun kat oven anda. 10 minit saja terus boleh makan. Wow, senang dan mudah, pantas dan juga berkhasiat kan? Yes. Okey, kalau Mimi nak kongsikan juga bersama para penonton Malaysia hari ini, penonton CJ Workshop dan sebagainya, nak jadikan satu mungkin nasihat atau pesanan bersempena bulan Ramadan ni, apa yang Mimi nak sampaikan? Okey, sebenarnya saya nak ucapkan pertama kali terima kasihlah sebab dekat MHI kerana dia nak menjemput saya pada pagi ini kan. Yang keduanya saya nak ucapkan salam Ramadan untuk semua penonton MHI dan juga penonton setia CJ Workshop. Okey, teruskan menyokong kami dan jangan lupa besok temu janji kita. Sepanjang bulan Ramadan ni kita ada kempen dan esok adalah hari yang cukup istimewa bagi kami. Jadi kami nak anda semua saksikan CJ Workshop. Kalau kata nak buat pembelian dan sebagainya, tak perlu keluar rumah pun, tak apa. Telefon saja nombor hotline kami 1800 180808 ataupun nak lagi senang, nak dapat wow cashback lagi, boleh beli di aplikasi mobile kami cjworkshop.com.my. Wow, okey. Terima kasih, kita nak kena kongsi banyak betul info dan kita harap juga yang mungkin Mimi mungkin ada nasihat ataupun tips tertentu untuk kekal sihat, kekal bertenaga sepanjang bulan Ramadan bagi mereka, ibu-ibu yang berkerjaya, ada tak tips yang nak kongsi? Okey, kalau macam bagi saya lah kan, kita gunakan peluang itu sebaiknya. Kalau boleh sepanjang bulan Ramadan ni, orang kata bukan kita berdiet, tapi kita mengamalkan cara hidup yang lebih sihat dengan makan pemakanan yang lebih, orang kata berkhasiat, kurangkan minyak, kurangkan kalori. Tapi orang kata tak semestinya kita tak makan makanan yang berminyak ke berlemak tu tak memberikan tenaga pada kita. Macam saya cakapkan tadilah, kita makan benda-benda yang berkhasiat macam kurma ataupun kita ayam panggang dan sebagainya. Barang-barang dah beli kat sini workshop kan sendiri kan. Kita gunakan sahaja. Kita air fryer ke, kita punya kuali ke. Sebab kita sentiasa memberikan yang terbaik untuk penonton kita. Dan juga saya sebenarnya nak bagi nasihat kepada, nak bagi nasihat dan juga nak bagi salam kepada anda semua di rumah sana. Salam Ramadan Al-Mubarak untuk anda dan keluarga. Kita senyum-senyum selalu, happy-happy selalu dan jangan lupa tonton CJ Workshop. Okey, happy-happy selalu macam Mimi sendiri. Terima kasih kena ucapkan Mimi meluangkan masa bersama kita dan nanti semoga ramai lagi yang akan mengikuti CJ Workshop bermula hari ini dan juga terutama sekali esok. Terima kasih Mimi. Betul, terima kasih. Baik sekali, bagi anda yang nak dapatkan segala informasi, anda boleh layari www.cjworkshop.com.my. Baik, kita banyak lagi pengisian yang cukup menarik dan bermanfaat selepas ini. Tapi sebelum itu, kita akan saksikan dulu pengisian ini yang disediakan oleh wartawan Faris. Ini berkenaan dengan antara sukarelawan yang juga menyantuni dan membantu golongan-golongan yang memerlukan, menyantuni para sukarelawan. Mari kita saksikan. Bangi Selangor demi negara. Imam respon and release tim Imaret antara sukarelawan yang terdiri daripada petugas-petugas kesihatan. Dibahagikan kepada 4 kumpulan, mereka bergerak hampir ke seluruh Malaysia bagi menyalurkan bantuan. Sebagai salah seorang ketua kumpulan, Dr. Muhammad Najmi Abdul Ghani perlu memastikan langkah piawaian terhadap setiap barangan sumbangan dilakukan dengan sempurna. Main aktiviti kami di sini adalah untuk distribution PPE kepada hospital ataupun klinik kesihatan. So, flow dia bila kami dapat request daripada klinik ataupun hospital untuk PPE, apa yang kami buat, kami akan verify dulu keperluan. Apakah keperluan dan kegunaan PPE yang diminta lah. So, bila semua list sudah di-verify, barang sorted out dekat warehouse dan the next day akan proceed dengan distribution. Biarpun bergerak dalam kumpulan yang kecil, doktor berusia 31 tahun ini bersyukur dengan semangat kesukarelawanan setiap ahli Imaret. Cabaran sebagai seorang sukarelawan adalah untuk bergerak ada undang-undang yang ditetapkan dari segi social distancing. Kami berterima kasih kepada sukarelawan yang so far setia bersama kami lah. Kami tak ramai tapi orang-orang yang menjadi sukarelawan itu adalah orang yang sama.
dalam lebih kurang 10 ke 12 orang. Jika anda dapat saksikan, ini merupakan kira-kira 50 buah kotak PPE set yang merupakan kolaborasi mereka. Dan bukan itu saja, di gudang mereka ini juga terdapat pelbagai barangan-barangan seperti topeng muka dan juga barang keperluan para barisan hadapan petugas kesihatan kita. Bukan mudah untuk melibatkan diri dalam aktiviti perkhidmatan tanpa mengharapkan sebarang keuntungan. Kira-kira 3 minit dari lokasi sebelumnya, kami ke rumah pengasih warga prihatin RPWP. Di sini merupakan tempat asal Imaret mendapatkan barangan seperti PPE untuk disumbangkan kepada petugas kesihatan. Lebih 100 orang anak yatim dan asnaf telah mengambil inisiatif menghasilkan pelindung muka dan pakaian pelindungan bagi kegunaan pasukan perubatan negara. Apabila datang Imaret dia datang pada hari kedua PKP berlaku. Pada ketika itu dia bertanyakan adakah kita mampu untuk membuat PPE yang pada ketika itu face shield. Jadi kita katakan untuk negara, demi negara kita boleh lakukannya. Jadi Imaret dia membuka ruang kepada kita untuk kita yakin yang kita boleh membuat PPE yang diperlukan oleh frontliner. Kebajikan anak-anak di RPWP ini dijaga oleh isteri-isteri para pengasas bersama rumah kebajikan itu. Nasihat Sakinah Muhammad Jemain, individu yang turut menghargai semangat kesukarelawanan mereka terutamanya dalam bulan Ramadan. Bagi kami di Sofiarus sebenarnya peranan sukarelawan ini sangat besar dalam membantu frontliners terutamanya, di mana mereka ni juga boleh dikategorikan sebagai wira yang tidak didendang. Jadi kami pada hari ini di sini untuk bersama-sama meraihkan sukarelawan ini. Siapa sangka Dewan seluas ini pada sebelum musim COVID-19 menjadi tempat menimba ilmu buat anak-anak di rumah pengasih warga prihatin Kajang Selangor. Namun kini mereka menjadikan tempat ini untuk menyiapkan PPE buat petugas-petugas kesihatan barisan hadapan negara kita. Sejak projek ini dimulakan, mereka telah berjaya menyiapkan lebih 10,000 PPE yang kini digunakan petugas kesihatan. Kegembiraan berkhidmat kepada negara menjadi keutamaan anak-anak yatim dan asnaf di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul, dalam kita menghargai dan juga menyantuni barisan hadapan kita, peranan mereka yang berada di barisan belakang ataupun tulang belakang kepada perjuangan menentang COVID-19 ini juga wajar dihargai dan kita teruskan kerana perjuangan kita masih lagi belum selesai, kita masih lagi belum menang, tapi insya-Allah kita pasti menang. Okey, itu antara bingkisan berkenaan dengan sukarelawan dan sekarang kita ingin teruskan perkongsian dan individu yang datang ini juga antara dah berapa kali datang di studio dan yang paling banyak mendapat perhatian juga sebenarnya permintaan daripada rakan-rakan kita di Facebook MSI TV3. Jadi saya perkenalkan sekali lagi lah Teacher Ilia Nur Ilian Nordin, tutor mengaji seorang kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi sudi bersama dengan kami. Jadi mungkin hari ini antara topik yang ingin dibawakan di dalam asas mengaji kita lah ya. Mari mengaji itu tempat keluar huruf ataupun makhraj. Mungkin boleh. Silakan Teacher Ilia. Jadi selamat pagi, Assalamualaikum semua penonton-penonton MHI. Sekali lagi Teacher Ilia datang ke hari ini. Hari Khamis adalah hari yang Ilia akan terangkan mengenai teori tajwid lah. Okey, topik tajwid. Kesinambungan daripada topik yang lepas iaitu minggu lepas Ilia datang terangkan ke semua huruf-huruf hijaiyah iaitu huruf-huruf yang digunakan di dalam Al-Quran. Jadi kesinambungan untuk minggu ini, hari ini Ilia akan ceritakan betapa specialnya ataupun istimewanya huruf-huruf makhraj ni, hijaiyah ni dia datang daripada tempat dia, asal dia. Macam saya boleh tanya, Hanif asal dari mana? Dari Kelang. Dari Kelang. Okey, sama. Sama betul kan. Saja memang saja pilih sama. Okey, jadi cerita dia, keistimewaan huruf-huruf hijaiyah ni kita tidak boleh sebut dia sesuka hatilah. Okey, kerana dia ada asal dia. Jadi untuk kita fahamkan topik makhraj ni, okey, kita kena tengok ke semua 28 huruf-huruf hijaiyah yang Ilia terangkan minggu lepas. Okey, kita kena tengok dari mana datangnya. Bagaimana nak cara sebutan dia yang sebenar ataupun
macam mana nak betulkan kita punya makhraj bila kita mengaji. Ada yang macam minggu lepas Ila ditunjukkan tha, jadi kita nak tengok asalnya dari mulut kita ni dekat mana. Jadi untuk minggu ini kita kena faham terdapat 5 bahagian utama untuk makhraj. Ke semua huruf-huruf ni dia datang ada 5 bahagian utama. Yang pertama ialah datangnya dari kerongkong. Ialah datangnya dari kerongkong. Jadi Hanif bolehlah letak tangan dekat kerongkong dan kita cuba try. Halki betul. Huruf-huruf yang jelas di dalam huruf-huruf hijaiyah ini. Dia ada 6 sebenarnya. Kita tengok yang pertama adalah hamzah ataupun bila dia berbaris atas dia akan sebutan dia adalah a. A. So bila kita ada dengar tak ada getaran di kita punya kerongkong kita ni? Ada. Maksudnya asalnya dari kerongkong lah. Itu tempat dia dikeluarkan. Itu tempat dikeluarkan dari kerongkong. Baik. Sebab tu kita kena belajar huruf hijaiyah dan keseimbangan memang makhraj. Baru kita rasa yakin dan sebutan kita tu akan tepat. Yang kedua adalah a, sama juga di bahagian situ hamzah ha ataupun ha, kedua-dua ha di dalam huruf hijaiyah ni dia datang dari kerongkong. Jadi bila ha dia dekat halqum kan. So bunyi dia ha, hamzah ha, ain ha, ghain dan kha. Semua itu adalah datangnya dari kerongkong dan kita perlu tahu juga jika kita ingin kenal huruf-huruf izhar halqi, dia datangnya dari kerongkong. Situlah izhar halqi itu datang dari kerongkong. Betul. Itu bahagian utama. Yang pertama adalah dari kerongkong. Yang kedua kita kena tahu bahagian lidah. Jadi huruf hijaiyah ni ada 18 huruf yang datangnya dari lidah ramai sebenarnya. Ramai yang berasal dari sini. Dari lidah ni 18 huruf. 18 huruf. Contohlah yang paling senang untuk kita kena tengok adalah huruf lam dengan nun. Kalau kita nak sebut lam, kalau kita tak angkat lidah tak boleh. Lam. Betul. Betul. Lam. Jadi kita tahulah lam asalnya dari lidah. Dalam perkataan bahasa Arab dia lisani, iaitu lidah. Nun pun sama sebenarnya. Nun kita rasa macam sebenarnya dia datang dari hujung lidah. Kita kena bahagikan pangkal lidah, tengah lidah, hujung lidah. Lam, nun, ra. Kalau you perasan hujung lidah you akan terkena di delangi atas. Cuba Hanif try. Nun. Betul. Dia naik. Ra. Dia naik. Dia naik. Sebab tu dia hujung lidah lah. Hujung lidah. Hujung lidah. Jadi saya ada soalan. Banyak pula soalan hari ini kan. Saya pula kena tanya soalan ni. Silakan. Tak adalah. Hanif tahu tak mana datangnya huruf dot? Huruf dot. Kalau Ila terangkan hari ini, dot ni dia datang dari pertengahan lidah. Sebenarnya kita sebut dot. Macam mana dia datang dari tengah lidah? Dot. Huruf dot ni yang perlu kita tengok dan juga faham. Dot ni dia datang dari tepi lidah. Dia mesti terkena di geraham kanan atau kiri. Mana yang selesa lah. Macam Ila suka belah kiri kan. Macam dot. So mulut Ila apabila kita sebut dot, kita tak boleh dot. Dia kena hujung tepi lidah tu terkena ke geraham. Itu cara sebutan yang sebenar. Bila kita mengaji, kita kena sebutkan huruf-huruf tu datang dari asal dia yang betul. Kita jangan sesuka hati kita sebut dot. Bila kita huruf dot tu seakan-akan lidah kena ke depan. Itu salah. Sedangkan dot ni datang dari pertengahan lidah. So dia kena ke tepi sedikit. Dot. Dan seterusnya Ila akan terus pergi saja ke bahagian ketiga iaitu bibir. Bibir ni kita senang nak ingat. Ada 4 huruf yang datang dari bibir. Contoh, kalau kita sebut huruf mim, pasti bibir kita akan terkena. Mim. Mim. Mim dia tutup. Tutup. Tapi dia tidak seberat ba kerana ba dia berat sikit. Ba. Ba. Mim, ba dan juga waw sebenarnya dia datang dari bibir. Kenapa? Waw. Kerana hujung tu bila kita dah waw, mulut kita muncung. Waw. Dan juga fa. Sebenarnya fa datang dari bibir kerana bila kita sebut fa dia akan ada angin, iaitu huruf gigi atas terkena dengan bibir bawah. So dia akan fa. Ada 4 huruf. Jadi hari ini penonton-penonton MHI boleh fahamlah mengenai makhraj. Dan juga dua lagi bahagian yang utama yang Ila akan terangkan adalah datangnya dari rongga mulut. Rongga mulut tu adalah huruf-huruf mad. Contoh dia adalah alif, waw dan ya. Tetapi hari ini Ila akan terangkan bukan saja apabila kita jumpa di dalam Al-Quran alif, waw, ya tu kita boleh cakap itu adalah huruf mad. Tidak. Kita perlu mengenali kondisi untuk kita kenal huruf mad itu. Untuk alif, bukan sebab kita jumpa alif, kerana alif tu huruf di sebelumnya, huruf sebelumnya tu pasti berbaris atas. Kita ceklah, buka dalam Al-Quran kita tengok. Kalau alif dia, tak kisah huruf sebelum dia tu huruf apa, mesti baris atas. Itu dia punya special. Dan waw, huruf sebelumnya mesti berbaris depan. Dia akan jadi u sahaja. Dan juga yang baris bawah untuk huruf ya. Itu kondisi untuk huruf mad.
Dan kita ada sikit masa sikit ni. Yang last kali adalah gunah. Okey, jadi yang last kali tu adalah nun dengan mim yang bertanda syaddah. Jadi kalau kita nak gunahkan bacaan, kita nak dengungkan bacaan, kita cuba tutup hidung kita dan kita macam tu kan. Memang akan ada gunah di situ. Sebenarnya datang dari hidung. Itu yang bahagian terakhir lah. Bila kena cakap laju-laju. Betul, ni sedikit saja ulang kaji, tak apa. Nanti akan ada lagi Teacher Ilia. Mungkin kita akan lebih memperhalusi dari sudut mahraj ni sebab ni antara topik yang sangat penting juga nak membetulkan bacaan di Facebook dan Instagramnya. Dan di Instagram, nak tahu dengan lebih lanjut boleh follow Instagram Teacher Ilia, TEACHERIYLIA. Nanti kita akan kongsikan juga di ruangan komen di Facebook Malaysia hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Teacher Ilia balik Kelang ya. Okey, baik, kita berehat seketika. Selepas ini satu perkongsian dan juga perbincangan yang mungkin akan menarik minat seluruh rakyat Malaysia, terutama dari sudut ekonomi, bagaimana kita ingin meneruskan kehidupan bersama dengan Menteri Jabatan Perdana Menteri Kluster Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed. Teruskan bersama kami di Malaysia hari ini. Pengusaha murtabak di Kampung Kaduk, Kota Baru, Kelantan memperoleh pendapatan berlipat kali ganda sepanjang Ramadan apabila mampu menjual kira-kira 1,000 murtabak sehari. Kebiasaannya hanya 400 keping murtabak sahaja yang boleh dijual oleh Ahmad Rais Fikri kepada pelanggannya. Dia pengusaha sini daripada mak ayah saya sendirilah, daripada 25 tahun lepas. Dia dekat tu lah. Dalam tahun berapa tahun 1998. Gitulah. Rasa pun alhamdulillah customer pun tak ada komplain apa-apa, sama sajalah daripada 25 tahun. Pada bulan Ramadan dan tambahan pula ketika Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, permintaan murtabaknya meningkat lebih 2 kali ganda berbanding kebiasaannya. Dia musim PKP ni, ya kita tahu benda ni pergerak ke pun ada hak ke, betul dah. Sebab sebelum musim PKP ni kita niaga dah. Tapi buku sajalah, macam biasa kita ikut flow PKP lah. Tapi musim PKP ni, ialah mula perniagaan kita ingat benda ni berkurang lah sebab orang nak keluar daerah tak boleh. Tapi benda tu berbeza. Sentiasa menjadi tumpuan sehingga sanggup beratur panjang. Kebiasaannya pelanggan Rais mula berkunjung ke gerainya mulai jam 12.30 hari semata-mata untuk mendapatkan murtabak ini bagi juadah buka puasa. Dikenali sebagai murtabak Kaduk, ia diambil bersempena dengan lokasi jualan mereka yang terletak di Kampung Kaduk, Kota Baru, Kelantan. Bagi memenuhi permintaan pelanggan dan mengekalkan keaslian rasanya, mereka tidak pernah mengubah resepi ini sejak 25 tahun lalu. Kalau rasa kalau nak berbanding dengan martabak-martabak lain, kira ni okey, paling okey. Dari segi dia punya iti dia dengan roti canai roti dia tu sedaplah. Tebal. Nak banding dengan martabak-martabak lain. Itu dah 20 tahun dah saya beli sini. Tiap-tiap tahun. Rasa mana? Memang sedap lah. Walaupun RM5 sebiji pun puas hati lah makan dia. Dia tebal, telur banyak, semua. Kari dia punya kau lah. Memang sedap lah. Selain itu, murtabak Kaduk turut menyediakan pilihan murtabak pisang kismis dan udang serta murtabak cheese yang dijual dengan harga antara RM7 dan RM8 sekeping. Setiap murtabak mereka mempunyai penggemar dan pengikutnya yang tersendiri. Baik, itu antara warna-warni Ramadan orang kata kan. Gebu betul murtabak tu. Kan, murtabak tu kalau tak rasa masa Ramadan ni macam tak sah. Tapi kita tak boleh rasa lagi lah sebab masih lagi di awal pagi. Tapi asalnya murtabak tu dari Kota Baru, Kelantan dan memang sangat menarik kerana tetamu kita juga ada kena-mengena dengan negeri Kelantan. Dan sekarang ni kita ingin berbicara mengenai asas ekonomi berkenaan dengan Perintah Kawalan Pergerakan ini dan kenapa PKPB ini diperkenalkan. Jadi mungkin kita boleh perkenalkan tetamu istimewa kita pada pagi ini.
kita ingin memperkenalkan Datuk Seri Mustafa Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Kluster Ekonomi. Assalamualaikum Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Alhamdulillah. Kabarnya bulan puasa ni lebih berselera ya? Puasa mula-mula ni kira selera ujung-ujung dia kuat sekarang. Baik Datuk Seri, kita mungkin nak mulakan perbincangan kita hari ini. Kita difahamkan yang terdapatnya antara unit-unit tertentu seperti unit perancang ekonomi dan Majlis Tindakan Ekonomi dalam merangka bagaimana perjalanan seterusnya pelan pemulihan negara kita sendiri selepas kita melalui melawan wabak pandemik COVID-19. Apa perancangan kita sebenarnya Datuk Seri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sofia dan Hanif diberi peluang untuk berada di TV3 pada pagi ini. Pertama saya kepada umat Islam kita ucap selamat berpuasa lah. Kita dah pertengahan penghulu segala bulan Ramadan ni penuh keberkatan. Jadi selamat berpuasa semua. Dah bagi dua lah. Jadi kita ada masa lagi lah untuk beribadat. Kepada rakan-rakan kita penganut Buddha, kita mengucapkan selamat menyambut hari Vesak pada hari ini. Dan Perdana Menteri malam tadi sudah menyampaikan ucapan khas. Semoga kita semarakkan semangat untuk berkhidmat kepada masyarakat, toleransi. Ya. Jadi kembali kita pada soalan tadi. Jadi sekarang ni pada hari buruh 1 bulan hari Jumaat, yang Umat Perdana Menteri telah menyampaikan keputusan khas memaklumkan bahawa kita akan buka hampir ke semua sektor ekonomi. PKPB bersyarat B itu bersyarat. Makna kita berubah daripada satu keadaan yang kita kawal dengan ketat, pergerakannya tak boleh jauh-jauh banyak syarikat-syarikat ditutup, tetapi bermula hari Senin lalu, hari Khamis maknanya kegiatan ekonomi dibuka hampir sepenuhnya lah, kecuali yang dipanggil senarai negatif. Negatif ni hiburan yang melibatkan ramai-ramai, himpunan ramai-ramai, kegiatan keagamaan dan lain-lain lah disenaraikan. SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan, khususnya oleh Kementerian Kesihatan. Jadi seperti disebut juga oleh Menteri Kanan Keselamatan dalam interview beliau beberapa media termasuk Berita Harian dan Straits Times, maknanya ini bukan keputusan terburu-buru, dibincang banyak kali. Kita ada Majlis Keselamatan Negara yang tinggi sekali pengusikan oleh Perdana Menteri. Di bawah kita ada pengusikan oleh Menteri Kanan Keselamatan. Jadi dibincang dengan halus, dengan teliti bila nak buka ni. Tertakluk kepada nasihat daripada Kementerian Kesihatan. Kita juga berbanggalah kerana barisan hadapan kita, khususnya warga kesihatan, telah menjalankan tugas dengan cemerlang sehingga kita mendapat pujian banyak negara. Saya terbaca satu ranking lah yang dibuat oleh satu badan di mana Malaysia nombor 11 daripada 180 buah negara di segi kemampuan kita untuk mengawal pandemik ini. Jadi saya nak kongsi dengan pendengar sekalian, maknanya yang pertamanya Perdana Menteri ambil tindakan yang pantas untuk menangani. Tadi Sofia tanya sedikit tentang unit perancang ekonomi, Majlis Tindakan Ekonomi. Majlis Tindakan Ekonomi diumumkan oleh PM pada 11 bulan. Jadi kerajaan ni baru 2 bulan. Mana tindakan yang amat pantas. Luar biasalah kita menghadapi krisis kesihatan dan juga krisis ekonomi. Dan tindakan yang pantas luar biasa. Dan kita bertuah kerana pasukan Perdana Menteri ini mantap lah. Maknanya pimpin Perdana Menteri, pasukan ekonominya, keselamatannya, kita ada 4 Menteri Kanan selain pada Perdana Menteri yang membantu Perdana Menteri. Jadi Majlis Tindakan Ekonomi ini urusannya ialah unit perancang ekonomi dan Kementerian Kewangan lah bersama. Jadi tugas kita ialah untuk mempermudahkan pertemuan-pertemuan antara kerajaan dan swasta dan pihak lain untuk kita merangka strategi bagi menangani krisis. Kita krisis kesihatan dan dua krisis lah. Krisis kesihatan, krisis ekonomi. Yang pentingnya kita memberi fokus, maknanya tindakan pantas diambil dan diteliti dengan mendalam dan dibawa ke Majlis Tindakan Ekonomi dan juga kepada Kabinet selepas. Dan Majlis Keselamatan Negara, ini badan yang penting. Majlis Tindakan Ekonomi, Majlis Keselamatan Negara dan mesyuarat mingguan Kabinet pada hari Rabu. Dan di situlah di 3 tempat lah dirumuskan ataupun dirumuskan tindakan-tindakan yang diambil untuk yang pertama menyelamatkan nyawa. It's about saving lives.
selamatkan nyawa. Yang kedua ialah untuk menjaga harta ataupun pekerjaan. Jadi kita sekarang ni dalam keadaan di mana kerajaan berpendapat kita sudah memenuhi seperti disebut oleh PM syarat-syarat yang ditetapkan oleh WHO. Yang pertama, kawalan sempadan, pergerakan, kita ada kapasiti dari segi nak jaga kesihatan. Jadi memenuhi kriteria tersebut, kita mula buka lah sektor ekonomi. Ini penting kerana yang bantuan ini, bantuan prihatin ke, geran khas untuk micro entrepreneur ke, ini semua adalah sementara. Relief untuk bantuan. Jangka panjang sudah pasti kita kena pergi kerja balik. Kita ada yang berniaga, bagi pegawai kerajaan tak ada masalah besar lah. Mereka kerja di rumah, ada gaji, yang pencen ada gaji kerajaan, yang syarikat besar mereka mampu. Tapi yang kerja harian, yang kerja gaji yang buruh kasar, kerja hari ini, yang ponton rumput dan lain-lain, mereka yang jual macam mak cekiah semua, yang menjual tepi jalan semua ni, mereka kais pagi, makan pagi. Jadi apabila adanya krisis kesihatan ekonomi ini, mereka terkesan. Itu maknanya bantuan yang disediakan oleh kerajaan ni ada 6 bulan. Maknanya moratorium 6 bulan. Alhamdulillah Menteri Keuangan sudah umumkan bahawa tidak ada interest terakru. Jadi maknanya mengurangkan beban. Maknanya ini tindakan-tindakan yang nak mengambil kira tekanan yang dihadapi oleh rakyat. Rakyat tertekan. Bukan Malaysia saja, seluruh dunia. Amerika, gegasi Amerika ni, China juga negara gegasi. Betul. Mereka juga ada. Ini krisis luar biasa. Kerana kesannya dirasa dia semua peringkat masyarakat, tak kira lah kita doktor ke, kita engineer ke, kita lawyer ke, kita makcik kiah ke, semua terkesan. Jadi luar biasalah krisis kesihatan dan krisis ekonomi ini luar biasa. Dan yang penting kita perlu kerajaan yang kuat, yang ada kepakaran dan kemahiran. Dan alhamdulillah kita ada dalam kerajaan pakar-pakar yang mampu untuk membantu Perdana Menteri untuk memastikan respon kita kepada krisis kesihatan dan krisis ekonomi ini mantap. Datuk Seri, ini ialah memetik krisis kesihatan dan juga ekonomi seluruh dunia merasai. Dan ada juga yang mengatakan bahawa apabila PKPB bersyarat ini diperkenalkan, ianya menjadi kebimbangan rakyat, sama ada ianya mungkin diperkenalkan terlalu awal kerana kita masih lagi dalam usaha untuk membendung. Tapi yang keduanya, mungkinkah pihak kerajaan juga mendengar keluh kesah daripada mereka yang terkesan dari sudut ekonomi? Ini mungkin antara yang menjadi pertimbangan kenapa PKPB ini sektor ekonomi dibenarkan untuk beroperasi sepenuhnya. Dalam kita menghadapi mana-mana krisis, kita perlu ada banyak pertemuan pembincangan. Perdana Menteri mendapat banyak surat, Menteri Keuangan dapat banyak surat, banyak surat Menteri Kanan semua, dan kita berjumpa banyak orang, sama ada video conferencing, dapat memorandum dan sebagainya. Jadi mengambil kira semua ini. Jadi kita pertimbangan, akhirnya pertimbangan antara nyawa dengan kehidupan. Mana satu lebih penting? Nyawa nombor satu lah. Yang penting. Dalam Islam pun nyawa lebih tinggi daripada harta lah. Jadi nyawa dan kehidupan. Jadi kita perlu imbangi. Pada peringkat awal, yang terpenting adalah kesihatan. Apabila ini sudah berjalan sejak 18 Mac, maka kerajaan pada 1 bulan Mei melalui ucapan PM Hari Buruh telah mengumumkan kita nak buka. Jadi ini bukan satu keputusan yang dibuat terburu-buru. Pertimbangan teliti dibuat oleh kerajaan. Ada orang kata terlalu awal. Itu pandanganlah. Tetapi kerajaan sudah mendapat nasihat daripada Kementerian Kesihatan. Dan kita rasa kita sudah tiba masa untuk kita lihat kepada kedudukan ekonomi, kerana yang bantuan ini adalah untuk sementara. Yang penting syarikat kena buka kembali, PKS kena juga operasi, yang bekerja harian yang berniaga pun kena buka kembali. Jadi kalau kita tidak tangani isu ini seperti disebut oleh PM, 2.4 bilion satu hari negara rugi, dan mengikut Bank Negara kalau tidak ada tindakan diambil, pengangguran boleh sampai 1.8 juta rakyat Malaysia pengangguran. Dan sekarang ini pengangguran kira-kira 520,000. Itu yang menganggur. Mana akan meningkat lebih 3 kali ganda. Bayangkan sekarang ini sudah 1,5 juta yang menganggur, 1.8 juta. Jadi maknanya dengan tindakan yang diambil oleh kerajaan ini, membuka secara berfasa. Dan alhamdulillah lah, saya dapati bukan semua buka.
walaupun dibenarkan, ia kena perancangan. Ya, nak mula tu kena start engine dulu, kena panas engine dulu ya. Tapi bila diberi notis awal, ya, sebenarnya Menteri Kanan Ekonomi dah umum dah hari Selasa. Perdana Menteri membuat pengumuman lagi hari Jumaat, bermula hari Isnin lalu. Jadi hari ini hari Khamis, saya yakin bahawa bukan semua yang beroperasi satu patuh. Betul. Tapi yang penting bagi swasta dan syarikat, dia perlu ada ketentuan. Ya, ke mana ada tuju kita. Maknanya sekarang kita ada tuju kita ialah untuk buka semua sektor dan sudah pasti di segi realitinya berfasa. Ya. Dan oleh kerana kalau tengok di jalan raya, pada pandangan saya, pengamatan saya mungkin 30-40% daripada biasalah kereta-kereta ni. Ini menunjukkan bahawa kita belum bersedia untuk buka sepenuhnya. Walaupun diumumkan, tapi mengambil masa sedikit. Tetapi mungkin dalam lepas raya kita katakan, kita mengharapkan akan beroperasi sepenuhnya. Tapi yang penting bagi syarikat besar dan kecil, mereka mahu ada ketentuan. Dan kerajaan dah jelas dah visi dia. Maka mereka boleh rancang. Jadi saya rasa perbahasan terlalu awal ni peringkat awal lah biasalah. Sekarang ni dah terima, tak jadi masalah. Dan bagi rakyat juga ini melegakan kerana mereka boleh keluar ya, dengan, tapi yang penting basuh tangan, pakai mask ya. SOP-nya. SOP itu penjarakan sosial. Duduk jarak macam kita ni lah. Mana kena disiplin. Kita ni boleh lah. Tak pasti. Tak, Hanif dengan Sofia tekan pasti. Baik Datuk Seri, kita bercakap mungkin dalam skop yang lebih besar ekonomi, perusahaan dan sebagainya. Jadi bagaimana pula Datuk Seri melihat sendiri sejak selepas 50 hari kita berada di rumah, semua warga kerja yang berada di rumah selama 50 hari telah pun bermula bekerja Isnin lalu. Dan bagaimana Datuk Seri melihat pematuhan SOP? Adakah kita sebagai rakyat Malaysia ini melakukan satu mungkin usaha yang baik untuk mematuhi, ataupun mungkin ada antara sisi lain yang perlu kita perbaiki daripada segi memulakan sektor pekerjaan semasa PKPB ni, Datuk Seri? Yang pertama, bukan semua yang bekerja pada hari Isnin lalu. Jabatan kerajaan umpamanya, ketua jabatan diberi kebebasan untuk menentukan siapa yang boleh kerja di rumah dan siapa yang pergi bertugas. Jadi pada minggu pertama ni saya kira tak sampai separuh pun pejabat kerajaan yang 100% lah. Jadi maknanya kita diumumkan awal, membolehkan kita buat adjustment ataupun pengubahsuaian. Dan apabila tiba masanya, mana kita dah biasa disebut tentang memperkasa komuniti, tanggungjawab. Sekarang tanggungjawab banyak orang sebut tanggungjawab pada kita. Dulu kerajaan. Kerajaan bagi tahu ini, Menteri Kesihatan bagi tahu itu, Ketua Pengarah Kesihatan ya, ditetapkan apa yang patut kita lakukan. Sekarang ni tanggungjawab kepada kita. Disiplin mustahak ya. Saya tengok bahawa Menteri Kesihatan pergi ke bawah ya untuk melihat dan umumnya mereka patuh kepada SOP ya. Tapi ada jugalah yang tular, walaupun setengah yang tular tu gambar lama ya. Tetapi yang tular tu tak bagus kalau negatif. Tetapi di sudut positifnya mengingatkan kita ya. Mengingatkan kita jangan, kerana kalau tak berlaku okey. Kalau dah berlaku pertambahan macam semalam cuma 55 ya. Kes baru 45. 45. Terima kasih. Ini ya, bulan puasa ni slow sikit. Kematian cuma 2 ya, betul tak? Maknanya kita sudah dia panggil mendatarkan graf ya. Jadi maknanya kita sudah berjaya. Tapi kalau kita tak berhati-hati, tidak ikut patuh pada SOP, maka ada kemungkinan ya. Kalau ikut pengalaman di negara lain, Taiwan lah negara yang paling berjaya ya. Walaupun ada kes, tetapi oleh kerana mereka disiplin, maka Taiwan antara negara yang berjaya untuk memendung masalah pandemik ini. Jadi kita harap dalam PKP bersyarat ini ya, yang penting ialah kita ikut nasihat daripada Kementerian Kesihatan ya. SOP ada, basuh tangan, penjarakan sosial, sanitize kena tengok suhu badan, ini semua. Jadi sekarang ni yang penting ya, kita kena ulang masa ni ya. Manusia lupa ya. Kena ulang sepanjang masa. Maknanya kena penjarakan sosial ni, kalau kita alpa, kalau kita cuai, maka kalau terjadi sekali lagi,
maka mungkin kita berdepan dengan malapetaka yang besar. Jadi ingatan ini hendaklah disampaikan setiap masa. Mungkin ini satu perkara yang baik juga supaya antara kita sebagai rakyat Malaysia kita saling ingat mengingati untuk menjaga jarakan dalam keluarga pun sosial. gitu juga. Kadang-kadang mula-mula keluarga, tempat kerja, WhatsApp group kena ingat mengingati. Betul, dan kita pun dah diingat dan mengingati ini untuk kita berhenti rehat seketika. Kerana selepas ini akan kita sambung perbincangan bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed, Menteri Jabatan Perdana Menteri untuk kluster ekonomi. Kita berhenti rehat seketika, teruskan bersama kami di Malaysia Hari Ini. Okay, baik, masih bersama kami di Malaysia Hari Ini dan kita masih lagi ditemani oleh tamu istimewa Datuk Seri Mustafa Mohamed, Menteri Jabatan Perdana Menteri Kluster Ekonomi. Tadi kita telah bermula dengan sikit mukadimah Datuk Seri berkenaan dengan kenapa PKPB ini diperkenalkan, kenapa sektor ekonomi diberikan terlebih dahulu dan antara faktor pengimbangan di antara kesihatan dan juga sudut ekonomi negara ini perlu seiring di fasa PKP bersyarat ini. Jadi mungkin kita nak teruskan Datuk Seri dengan persoalan mungkin sekarang ini tumpuan kita adalah kepada pihak PKS, pemain-pemain industri kecil dan sederhana ini. Jadi mereka juga antara yang telah diumumkan penerima bantuan prihatin, ada juga bantuan tambahan 10 bilion yang diberikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Jadi setakat ini Datuk Seri, setakat PKPB hari keempat ini, bagaimana penerimaan mereka dan bagaimana mereka memanfaatkan terhadap bantuan prihatin ini dan apa kelangsungan mereka untuk meneruskan perniagaan di waktu yang sangat mencabar ini? Yang pertama, kita ada 3 package lah semua sekali. Yang pertama 27 Februari, yang kedua 27 Mac, yang ketiga 6 April, 3 package. Dan tumpuan ketiga-tiga package itu, tumpuan lah, kita liputannya luas. Tapi tumpuannya adalah untuk B40. B40 bermakna pendapatan isi rumah 3,000 ke bawah. Yang pertama tumpuan. Yang keduanya adalah PKS. Kenapa PKS? Kerana 900,000. Bilangan cukup besar. PKS ni 2/3 rakyat Malaysia bekerja dalam PKS. Jadi sumbangan cukup besar. Jadi tumpuan kita ialah untuk 2 kumpulan ni. Iaitu kalau individu yang pendapatannya di bawah RM3,000 sebulan, B40 dipanggilnya, dan kalau usahawan PKS. Jadi geran khas untuk PKS prihatin ni RM3,000 bagi setiap PKS ni sudah mula dibuka lah 1 bulan Mei lalu dalam proses, dan insya-Allah mereka yang layak akan dapat terima dalam tempoh terdekat lah. Jadi bantuan ini kalau tengok package ni boleh kita bagi umumnya 2 lah. Yang pertama untuk meringankan beban, beban 3-4 bulan ini. Kalau B40 untuk bolehkan mereka beli makan, minum, menyara keluarga sikit sebanyak. Kalau untuk usahawan 3,000 ni tujuannya untuk bolehkan mereka memulakan kembali. Kerana dia dah dapat dah 1,600 ni, insya-Allah sepenuhnya bulan ini dapat bantuan prihatin ni, akan dapat sepenuhnya bulan ni. Itu dah boleh membantu dah. Tapi bagi usahawan ada yang kecil 3,000 satu enterprise. Jadi ini adalah untuk tempoh ini. Tapi yang keduanya ialah sistem bank. Yang pertama cash, wang tunai daripada kerajaan dalam bentuk bantuan prihatin 1,600 bagi B40 dan dalam bentuk geran khas untuk PKS 3,000. Jadi untuk satu kelompok bantuan lagi melibatkan institusi kewangan. Macam mana dia dapat? Yang pertama moratorium, tak payah bayar dalam 6 bulan. Ya, hutang kena bayar tapi tak payah bayar tempoh ni lah. Tak dikecualikan. Mana ini akan mengurangkan tekanan aliran wang tunai, cash flow-nya. Jadi membantu dia. Dan ada lagi lah bentuk lain, umpamanya sewa dimasukkan bagi agensi kerajaan MARA dan lain-lain. Jadi ini bantuan ini ialah yang pertama untuk membolehkan B40 dan usahawan PKS ini menampung kehidupan harian dalam tempoh 2-3 bulan. Tapi pada masa sama untuk membolehkan mereka membina semula perniagaan. Umpamanya di bawah BSN ada mikro, di bawah kredit mikro 500 juta ada tanpa interest. Boleh pinjam, mikro boleh pinjam 500 juta ringgit disediakan oleh kerajaan. Tekun dah 300 juta ringgit disediakan, tidak ada interest. Jadi dua fasa. Fasa pertama untuk membolehkan B40 dan usahawan PKS ini menampung keperluan harian, menyara keluarga. Itu bantuan dalam bentuk geran khas tadi prihatin untuk mikro dan juga RM1,600. Yang keduanya ialah
meredakan tekanan cash flow dan membolehkan mereka minjam. Dan kalau kita PKS 500 juta tidak ada interest dan 300 juta daripada BSN 500 juta, 300 juta daripada Tekun. Ini contohlah bagaimana kerajaan. Jadi kita bukan saja tangani masalah sekarang, short term, jangka pendek, tapi juga untuk membina, mempersiapkan mereka bagi memulakan kembali perniagaan. Datuk Sri, sebenarnya tadi ada perbincangan di mana Datuk Sri ada sebutkan juga antara bantuan-bantuan ini mungkin dikatakan ataupun boleh dikategorikan sebagai bantuan yang dikatakan jangka pendek. Ramai juga antara penganalisis ekonomi dunia mungkin memberi ramalan yang agak merisaukan untuk melihat pergerakan ekonomi di seluruh dunia. Jadi apakah sentimen ataupun pendapat Datuk Sri sendiri bagaimana kita di Malaysia mampu untuk mungkin menampung mungkin segala apa yang kita lalui sekarang, dan mungkin adakah kita mempunyai peluang yang elok untuk kembali mempunyai ekonomi yang kukuh dan hebat dalam jangka masa yang tidak begitu lama daripada akhirnya. Yang pertama, benar kata Sofia tadi, seluruh dunia akan menghadapi masalah kemesulitan. Dah lama dah kita tak melesek dunia ni, mana semua pakar-pakar ekonomi termasuk Bank Dunia dan IMF meramaikan ekonomi dunia akan menguncuk tahun ini. Dan gergasi seperti Amerika ni menyumbang 20% pada keluaran dunia. Maknanya seluruh dunia ni 20% datang dari Amerika. Dia pun akan mengalami kemesulitan. Eropah banyak melesek. China kalau setengah ramalan menyatakan akan mengalami pertumbuhan kecil saja. China 6-7%. Yang mungkin tahun ini 1-2%. Jadi seluruh dunia terkesan. Malaysia kalau ikut anggaran yang dibuat oleh Bank Negara kira sebulan lalu, paling optimis 0.5, tapi sekarang tak timbul lagi lah. Jadi negatif 2%. Jadi ini realitinya. Jadi kita menghadapi masalah, bukan kita saja, dunia menghadapi masalah kemelesetan tahun ini. Maknanya ekonomi akan menguncuk. Dan ramalan menyatakan bahawa kalau kerajaan tidak ambil apa-apa tindakan, maka ekonomi kita akan undur ke belakang 4 tahun. Maknanya 2020 sama dengan tahun 2016. Undur 4 tahun dari segi. Kita ekonomi bertambah baik setiap tahun, tetapi kalau tak ada apa yang dibuat, tapi alhamdulillah kerajaan buat sesuatu. Jadi soalan Sofia tadi, kemampuan kita. Inilah yang dirangka oleh kerajaan. Kita sudah siapkan package yang kita sedia maklum tadi, termasuklah moratorium bank, bantuan ataupun beberapa kaedah oleh EPF dan juga SOSO untuk membantu pekerja. Jadi banyak bergantung kepada kemampuan kita. Itu sebabnya kita perlu kerajaan yang kukuh, rakyat yang bersatu, pegawai-pegawai yang cekap, kita kerjasama sektor awam swasta untuk menggubal satu rancangan. Jadi sekarang ni jangka pendek, jangka sederhana yang dibuat oleh Kementerian Kewangan, jangka pendek, jangka sederhana. Kami di EPU bertanggungjawab untuk lihat pada jangka sederhana dan khusus jangka panjang. Kami menggubal rancangan Malaysia ke-12 yang bermula tahun depan. Jadi ini kita harap akan meletakkan ekonomi Malaysia atas asas yang kukuh. Yang pentingnya kena buat benda baru. Macam pharma kena lebih banyak online, Grab ni banyak lah kan. Jadi kita sekarang ni dah biasa kalau kerajaan lebih efisien melalui pendigitalan umpamanya. Jadi itu penting. Sektor tertentu akan mengambil masa yang lama. Pelancongan penting untuk negara kita, pelancongan ini, tapi realitinya akan makan masa yang lama. Yang paling terkesan ialah sektor pelancongan. Yang pastinya lanskap ekonomi akan berubah. Yang pastinya digital akan lebih hebat. Jadi kalau kita PKS, kalau kita kurang arif tentang digital, maka out lah kita. Jadi kalau kita ke sekolah, kalau kita mengajar, kena e-learning. Sekarang anak-anak kita pun, cucu kita pun, mereka belajar online. Jadi itu dunia akan berubah. Jadi COVID ini akan membawa kepada perubahan yang amat ketara dalam hidup kita. The new normal. Dari segi perniagaan, dari segi behavior kita, dan kita lebih prihatin kepada hal kesihatan. Kalau dulu kita leka saja, tak ambil tahu tentang kesihatan, sekarang kita perlu prihatin pada kesihatan. Dan kita juga nilai yang kita tanam musim ni, ihsan, kita bantu sama lain, disiplin. Kita harap COVID ini telah memberi suatu
impak yang besar kepada cara kita berfikir, kerajaan sendiri, dan kita perlu gerak yang pantas. Ya. Kalau kita tunggu-tunggu, kita ada COVID, krisis kesihatan, krisis ekonomi, kita tunggu, kita tak buka lagi ekonomi apabila keadaan sudah semakin baik, maka kita akan menghadapi masalah. Jadi banyak perkara yang kita belajar dan ini semua insya-Allah akan masukkan dalam perancangan negara, perancangan seperti kata mana PM menyatakan, Menteri Kewangan dan saya dan sahabat-sahabat lain diawasi oleh Menteri Kanan Kluster Ekonomi akan merangka pelan jangka pendek, jangka sederhana, jangka panjang supaya Malaysia akan jadi hebat semula. InsyaAllah. Datuk Seri, dua perkara saya nak rangkumkan kepada satu. Rancangan Malaysia ke-12 dan juga New Normal yang dikatakan oleh Datuk Seri berkenaan dengan pendigitalan. Jadi mungkin daripada sekarang perangkaan itu dah ada untuk mendidik syarikat-syarikat PKS ini untuk mereka ke arah tersebut, mungkin mewajibkan mereka untuk ada, sebab tadi Datuk Seri juga berkata bahawa kalau tak ada mereka tak boleh survive. Tapi mungkin perangkaan kita ada dua kumpulan. Satu kumpulan yang memang dah arif dan memang cakap mereka bersedia. Satu kumpulan ni susah sikit ya. Yang mereka memang tak nampak relevannya ya. Masih di tahap tradisional. Jadi MDEC umpamanya sudah mengadakan sebelum dah ada dah. Cuma sekarang yang MDEC adalah agensi utama kerajaan yang menggerakkan digital ekonomi, e-commerce ini ya, dah banyak kursus dah bersama dengan sektor swasta. Tapi sekarang lebih hebat lagi. Sekarang kena buat kursus online lah. Jadi kumpulan yang dah terdedah dan sudah mengamalkan digital ekonomi, mereka semakin rancak macam Pharma. Saya dimaklumkan dalam mesyuarat hari Senin lalu, tahun lepas Agrobazar online Pharma ni cuma 1 juta ya tahun lepas. Dia dalam 3-4 bulan ni, tempoh baru 3-4 bulan sudah 9 juta. Maknanya ini maknanya dengan sendirinya nampak ya. Usahawan dan jabatan kerajaan respon kepada keadaan semasa. Yang ni yang dah cakap lah. Tapi yang masalah kita yang belum, yang tak nampak relevan. Itu kena tingkat pendedahan. Tapi untuk survive kita tidak ada jalan lain. Dan sekarang kita akan pakai ada apps ya. Sejahtera, Gerak umpamanya, Trace dan macam-macam. Ini kalau kita tidak menggunakan apps ini, sudah pasti kita akan tertinggal di belakang. Jadi ini masanya ya. Masanya untuk kita mengubah secara radikal gaya hidup kita dan juga kaedah kita melaksanakan dasar-dasar kita dan strategi kita harus kita jajarkan dengan keadaan semasa ya, kerana dunia ini bergerak dengan pantas. Lepas ini kita kena banyak lagi perubahan yang perlu kita lakukan. Ini new normal yang pastinya memerlukan kita untuk bersiap sedia dari segi minda kita juga ya. Mungkin dia ada macam satu disiplin tadi, mustahak minda kita, kerjasama ya, itu penting. Ingat mengingati sama satu sama lain. Bukan saja dari segi hardware-nya, ya, software juga. Oh, betul. Baik, kita nak ucap itu tepat. Sangat-sangat tepat kan? Kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri sehingga meluangkan masa berkongsi dengan kita bagaimana sebenarnya kita boleh melalui hari-hari yang akan datang dengan lebih bersedia. Betul. Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed, Menteri Jabatan Perdana Menteri Kluster Ekonomi. Terima kasih banyak. Selamat berpuasa kita ucapkan. Sama-sama. Dan selamat mengharungi hari yang mencabar inilah nanti untuk memacu terutama rakyat Malaysia dan juga perindustrian ekonomi Malaysia ke arah untuk kita kembali menjadi Malaysia yang lebih hebat, insya-Allah. Terima kasih banyak. Insya-Allah. Terima kasih. Itu saja kita di Malaysia ini pada hari ini. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami sepanjang siaran. Betul. Dan pastinya hari Isnin nanti kita ada yang sangat menarik. Kita akan bawakan juga topik bersama Jeneral Tan Sri Datuk Sri Effendi Buang, TUDM Panglima Angkatan Tentera. Dipastikan anda ikuti segala informasi terkini di semua laman media sosial MHI dan terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Selamat Hari Wesak kami di kru produksi Malaysia hari ini ucapkan dan selamat berpuasa kepada seluruh rakyat Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih.